Pelakon remaja Izwan Fitri memerlukan bantuan keuangan bagi membiayai perbelanjaan perubatan akibat penyakit yang sedang ditanggungnya. Izwan yang menjalani pembedahan pada bahagian otak di Hospital Kuala Lumpur HKL 5 Ogos lalu sebelum ini menunjukkan sebarang perkembangan positif akibat dijangkiti penyakit TB. Izwan yang pernah memenangi 2 anugerah iaitu pelakon pembantu lelaki terbaik, anugerah skrin TV3 pada 2015 dan pelakon kanak-kanak TV terbaik, anugerah Suri Angkasa 2016 cukup dikenali menerusi drama Mak Tak Bagi Balik. Ingat, abang nak berlagi ke kalau dah tahu abang akan kalah? Kalau dia tak datang macam mana ngah? Kita tunggu je sampai dia datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fiza Sabjahan dalam satu lagi episod Bersamamu. Minggu ini kita mendekati sebuah lagi keluarga yang menetap di Petaling Jaya, Selangor. Seorang pelakon yang berbakat besar, pernah memenangi beberapa anugerah di Malaysia, Muhammad Izwan Fitri berusia 19 tahun kini menderita akibat penyakit TB yang dihidapinya sejak 2 tahun yang lalu. Untuk mengetahui tentang keadaan terkini Muhammad Izwan Fitri, kita akan bersama dengan ibunya, Puan Nur Ainun Abdul Rani yang telah pun terhubung dalam talian ketika ini. Assalamualaikum. Apa khabar Puan Ainun? Waalaikumsalam, khabar baik. Alhamdulillah. Puan Ainun, pastinya seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali peminat adik Izwan nak tahu tentang perkembangan terkini adik Izwan. Kalau boleh Puan Ainun kongsikan tentang keadaan terkini adik Izwan. Ya, sekarang adik di IPR selepas 2-3 hari lepas pergi HKL untuk buat MRI. Ya, keadaan adik okey, tak ada komplikasi apa-apa, jadi HKL hantar balik ke IPR lah. Kalau boleh kita imbas kembali untuk kita kongsikan kepada penonton, bagaimana sebenarnya adik Izwan ini mula-mula didiagnos menghidap penyakit TB? Adik macam demam yang orang kata sekejap demam, sekejap baik, sekejap demam, sekejap baik. Akak dah cakap dengan dia, adik jomlah pergi klinik, pergi hospital semua. Adik kata dia tak nak sebab dia kata dia demam biasa je. Tapi akak rasa macam, ya, macam seminggu kan kejap baik, kejap demam. Jadi kita rasa risau sebab dia memang tak nak dengar cakap kita. Jadi akak dia WhatsApp dia cakap, adik siap, jom adik besar bawa pergi klinik. Doktor kata adik ni macam tak cukup darah. Kan, tak cukup darah. Lepas tu doktor bagi surat untuk pergi hospital Selayang. Ya, dia orang buat ujian, akhirnya keluar. Lepas tu adik bagi tahu. Dia kata dia disahkan TB. Puan Ainun, maafkan saya bertanya soalan ni. Adik Izwan seorang pelakon yang cukup berbakat besar dan kebiasaannya peminat-peminat, sahabat, ahli keluarga melihat adik Izwan yang lincah, yang bertenaga, bersemangat. Tapi apabila melihat keadaan adik Izwan yang ketika ini terlantar, yang tidak mampu menuturkan kata-kata, bagaimana penerimaan puan sekeluarga dengan keadaan adik Izwan ini? Ya, bagi kita orang, kita memang macam tak dapat nak terima, okey. Sebab rasa macam biasa kalau orang macam sakit, kita boleh kan. Tapi adik macam dia sihat, dia okey. Dia sangat macam tiba-tiba jadi macam kita orang terkejut. Macam abang dia kan, abang kembar dia macam, ya, sampai sekarang masih macam tak dapat nak terima benda ni. Dia sangat sedih macam tu. Puan Ainun, sewaktu adik Izwan diberitahu bahawa dia menghidap TB, ketika itu adik Izwan masih lagi boleh bercakap seperti biasa kan? Ya, ketika itu bila dia diberitahu tentang mempunyai penyakit TB, bagaimana dia menerima berita tersebut? Sebenarnya adik ni dia seorang yang redha. Ya, dia seorang yang redha. Tapi kita tak tahu hati dia macam mana kan. Dia cakap dengan kita orang, dia cakap dengan akak, dia cakap, Mama tak payahlah susah-susah hati. Okey, adik okey. Dia cakap macam tu. Dia cakap dia sentiasa okey. Walaupun akak tanya kan, sebab masa dia bisi-bisi akak tanya, adik okey ke dik? Apa semua kan, nak makan apa-apa ke semua? Dia kata, Mama jangan risau, adik okey. Adik sentiasa okey. Adik dia memang tak akan bagi tahu dia sakit. Dia tak akan bagi tahu apa-apa, sebab itulah dia menahan seorang. Bayangkan kan 2 tahun, macam doktor kata dia dah 2 tahun mengidap TB, tapi dia langsung tak bagi tahu. Padahal pergi syuting akak tidur sekata dengan dia. Macam mana akak pun tak tahu, macam mana akak boleh tak tahu dia sakit. Nampak tak? Dia punya sangat menyimpan. Dia tak nak akak susah hati.
Akak sangat rasa macam, ya, kenapa aku tak tahu yang anak aku sakit? Rasa macam sangat bersalah juga kan. Tak tahu nak cakap macam mana. Rasa macam menyesal pun ada sebab kita, ya, macam kita semua seumpama membiarkan dia kan masa dia demam kita tak ambil tahu sangat. Orang kata kita lepas pandang lah sebab dia dah besar kan. Rasanya dia tahu jaga dia tapi tak sangka dia sakit yang separah itu. Kita tak sangka. Baiklah, kita akan bersama dengan Puan lagi selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Kenapa aku tak tahu yang anak aku sakit? Rasa macam sangat bersalah juga kan. Rasa macam menyesal pun ada sebab kita, ya, macam kita semua seumpama membiarkan dia kan masa dia demam kita tak ambil tahu sangat. Kembali bersama kami dalam Bersamamu. Seperti yang dijanjikan sebentar tadi, sekarang ini kita bersama dengan Dr. Nur Suzana binti Muhammad Sharif selaku pensyarah kanan dari Institut Perubatan dan Pergigian Termaju Universiti Sains Malaysia. Assalamualaikum, apa khabar doktor? Waalaikumsalam, baik Fiza. Baiklah doktor, bila kita bercakap tentang sakit TB ini doktor, ada yang tahu, ada yang tak tahu. Tetapi apa yang kita perlu tahu tentang TB ini? Terima kasih Fiza. Saya rasa lebih baik kita mulakan dengan masyarakat rasanya kurang faham apa bakteria yang menyebabkan TB dan bagaimana simptom-simptom sekiranya seorang tu dijangkiti penyakit TB. TB sebenarnya disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, sejenis bakteria. Dia bukan virus, tidak seperti COVID-19 dan dia sebenarnya cara penyebaran TB adalah hampir sama seperti mana COVID-19 dan TB selalunya apabila dia telah masuk dalam badan seorang individu, dia boleh pergi ke mana-mana tempat di dalam organ badan. Tidak semestinya hanya pulmonary TB saja. Yang mana selalu kita dengar TB menjangkiti paru-paru. Tapi dalam keadaan yang lain, sebenarnya TB boleh pergi ke mana-mana saja organ dalam badan. Dan seperti keadaan adik Izzuan, dia boleh pergi ke satu tempat yang paling kita takut iaitu otak. Dan kita kenali sebagai TB meningitis. Cuma saya suka nak beritahu Puan dan juga masyarakat Malaysia sebenarnya TB boleh dirawat. Kita ada ubat TB yang memang berkesan dan efektif dan sekiranya pesakit TB ini kenal simptom-simptom atau tanda penyakit TB itu, saringan awal dapat dibuat, treatment awal dapat dibuat dan insya-Allah boleh sembuh. Baiklah doktor, selain daripada pesakit sendiri iaitu adik Izzuan terus kuatkan semangat, ini juga kadang-kadang kita nak kongsikan kepada rakyat Malaysia. Mereka yang menjaga pesakit, caregiver ini juga turut perlu diberi perhatian, persediaan untuk menjaga individu-individu yang sakit ni. Kalau sebarang nasihat ataupun perkongsian yang ingin dikongsikan kepada Puan Ainun sekeluarga? Puan sebagai ibu dan penjaga kena faham dan kena kuatkan semangat untuk terus support dia supaya dia teruskan rawatan. Jadi untuk dia teruskan rawatan setiap hari makan ubat TB adalah perlukan semangat yang lebih kental dan sokongan daripada orang sekeliling. Baiklah, terima kasih banyak-banyak doktor di atas perkongsian itu tadi dan saya kira ini sememangnya dapat memberi manfaat bukan sahaja kepada keluarga Puan Ainun tetapi juga kepada penonton-penonton bersamamu rakyat Malaysia yang menghadapi masalah yang sama ketika ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Fiza. Kuat semangat Puan. Baiklah, sebelum kita berehat, kita akan bersama dalam segmen tajaan yang dibawakan khas oleh Persatuan Kebajikan Ronald McDonald. Dan sekali lagi kita bersama dengan orang kuatnya iaitu pengurus besarnya Encik Muhammad Nasri Muhammad Nordin. Apa khabar? Assalamualaikum Cik Nasri. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Itu yang seronok kita nak dengar tu, sihat. Okey, Cik Nasri, boleh tak kalau kita kongsikan kepada penonton serba sedikit mengenai rumah Ronald McDonald ini? Okey, terima kasih. Rumah Ronald McDonald ni adalah salah satu daripada program utama kita. Ya, rumah Ronald McDonald ni menyediakan kemudahan seberlengkap untuk keluarga yang anak dia sakit di hospital. Baiklah, selain daripada Cik Nasri dah pun kongsikan tentang
Rumah Ronald McDonald ini, kita sebenarnya bersama dengan keluarga adik Adam Yamani bersama dengan ibu dan juga ayahnya, iaitu Encik Muhammad Aidil Hassan dan juga Puan Siti Halimatus Saadiah. Jadi apa khabar ketiga-tiganya? Ya, khabar baik. Alhamdulillah. Adik Adam sihat? Alhamdulillah. Baiklah, boleh tak dikongsikan pengalaman keluarga adik Adam sendiri menginap di rumah Ronald McDonald ini? Sewaktu anak saya dimasukkan ke ward untuk rawatan, saya dan isteri buntu kerana tak tahu nak tinggal kat mana kan. Alhamdulillah, pihak hospital telah mencadangkan kami untuk tinggal di rumah Ronald McDonald yang berada dalam kawasan hospital. Selain daripada itu, kami juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua penyumbang ianya membantu meringankan beban di saat kami memerlukan. Semoga Tuhan merahmati anda semua. Terima kasih. Syukur Alhamdulillah kami menerima layanan yang baik dan mesra dari pihak pengurusan dan staf-staf McDonald. Mereka sangat memahami dan sentiasa memberi sokongan moral kepada saya dan keluarga. You are the best. Okey, you are the best tu adik Adam. Kami juga di Bersamamu mendoakan semoga adik Adam terus sihat, diberikan kesembuhan. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada keluarga adik Adam, Encik Aidil dan juga ibunya Puan Siti Halimatus dan juga Encik Nasri di atas perkongsian itu tadi berkaitan tentang rumah Ronald McDonald. Banyak lagi nak terus kami kongsikan bersama dengan anda penonton dalam Bersamamu. Pastikan terus bersama kami selepas ini. Cara penyebaran TB adalah hampir sama seperti mana COVID-19. Sebenarnya TB boleh pergi ke mana-mana saja organ dalam badan. Dan seperti keadaan adik Izzuan, dia boleh pergi ke satu tempat yang paling kita takut iaitu otak. Puan sebagai ibu dan penjaga kena faham dan kena kuatkan semangat untuk terus support dia supaya dia teruskan rawatan. Kembali bersama kami dalam Bersamamu. Dan seperti biasa, kita akan bersama dengan penaja utama untuk program Bersamamu iaitu Syarikat Faiza Sdn Bhd. Dan minggu ini, kita bersama dengan Puan Jadwa Abu Bakar selaku pengurus cawangan kawasan tengah Syarikat Faiza Sdn Bhd. Hello, Assalamualaikum. Apa khabar Puan Jadwa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Sihat Puan Jadwa di sana? Dia sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak ceria sangat, bertudung merah. Cantik. Puan Jadwa, kita dah pun dengar dan lihat kisah responden kita minggu ini tentang adik Izzuan Fitri. Dan sekarang ini kita bersama dengan ibunya, Puan Ainun. Kalau ada sebarang soalan yang nak dikongsikan, nak ditanyakan kepada Puan Ainun, dipersilakan Puan Jadwa. Assalamualaikum Puan Ainun, apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik. Saya ada baca sedikit kisah sinopsis keluarga Puan Ainun lah, especially untuk berkenaan dengan adik Izzuan Fitri. Ya. Tapi saya nak tahu keadaan dia sekarang ni macam mana? Sekarang adik Izzuan ada kat mana? Sekarang adik ada kat IPR. Oh. Masih dalam rawatan. Kita tak boleh nak tengok sangat lah. Memang tak boleh tengok. Puan Jadwa, kalau kita melihat tentang keadaan dan juga kondisi adik Izzuan yang sekarang ini masih lagi berada di hospital, apa agaknya bentuk bantuan yang boleh disalurkan kepada keluarga ini? Macam kami cakap Pak Izzah, selain daripada barangan keperluan rumah, kita juga boleh bagi wang tunai untuk meringankan sedikit beban lah. Berat bahu, berat beban yang kita tengok ni kan berat lagi yang memikul. Memang saya pun tak tahu nak cakap macam mana lah Puan Ainun. Memang sebab anak ni memang kalau benda-benda macam ni berlaku adalah satu dugaan yang paling besar sebenarnya. Sebab dia tak ada sakit kan. Sebab dia tak ada sakit, tiba-tiba jadi macam kita tak dapat terima, tak dapat. Dia dalam sihat elok-elok kan, tiba-tiba jadi macam tu, rasa macam Allah kesiannya, ya Allah. Kesian sangat. Sabar ya Puan Ainun. Kami pasti penonton-penonton juga turut sama dapat merasai kesedihan yang Puan Ainun rasai sekarang ini. Terutama sekali bagi mereka yang bergelar ibu. Dan Puan Ainun sendiri kalau ada sebarang ucapan ataupun apa saja kata-kata yang nak disampaikan kepada Puan Jadwa dan juga kepada semua pihak yang memberi sokongan moral, memberi bantuan kepada Puan Ainun sekeluarga. Silakan. Akak nak ucapkan
terima kasih pada Faiza, juga pada yang sangat prihatin menyumbang terus sekarang. Ya, diorang sangat macam prihatin, banyak bagi adik, macam hantarkan adik tilam angin apa semua, kan pamper semua. Akan sangat-sangat macam ya terharu. Sangat-sangat terima kasih kepada rakyat Malaysia, walaupun orang kata kita macam mana, di saat yang macam ni orang kata sangat susah lah kira kan, tapi diorang masih macam sangat membantu, sangat berterima kasih lah atas doa-doa mereka juga. Puan Jadwa, kalau kita bercakap tentang syarikat Faiza pula, dalam tempoh pandemik ini, apa antara aktiviti yang terus dijalankan oleh syarikat Faiza? Okey, macam saya sendiri, saya jaga cawangan tengah iaitu Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selatan, Pahang dan Perak. Seperti mana umum tahu, kita masih di fasa 1. So syarikat Faiza, apa yang kita buat, kita sentiasa cuba untuk naik tarafkan SOP sedia ada bagi nak menjamin keselamatan pekerja lah. Macam kita terpaksa buat kerja ubah suai pejabat, kita terpaksa jarakkan lagi pejabat, kita buat yang di luar pula supaya masing-masing tak ada terlalu rapat kan penjarakan sosial. So kita terpaksa menjaga keselamatan pekerja yang utama lah. Kalau pekerja kita sakit, lagi susah. Kita tak boleh nak memenuhi permintaan pelanggan. Selain daripada aktiviti-aktiviti rutin yang mana sesiapa saja yang memerlukan bantuan, kita dapat terima banyak permohonan-permohonan daripada NGO, perseorangan juga, daripada persatuan. Mana yang mampu kita tolong, insya-Allah kita akan tolong. Sebab benda ni adalah perang kan. Peperangan ni kita kena perang bersama. InsyaAllah kalau sama-sama, insya-Allah kita akan berjaya untuk hapuskan penyakit COVID ni. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Jadwa dan juga syarikat Faiza, juga kepada Puan Ainun, dan kami juga di Bersamamu mendoakan agar adik Izwan diberikan kesembuhan yang sesungguhnya, dan semoga Puan Ainun juga sekeluarga diberikan kekuatan untuk terus melalui dan juga menghadapi cabaran ini. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Jadi jaga diri kedua-duanya. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Terus berikan bantuan buat mereka yang terkesan. Terima kasih diucapkan kepada anda yang menghulurkan bantuan untuk tabung Bersamamu. Terus hulurkan bantuan buat mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Minggu ini Bersamamu turut membantu 3 keluarga dari 2 buah negeri. 2 keluarga di negeri Selangor, keluarga Rizna Lina Kudari. Dan keluarga Jaizatul Syafiqah Muhammad Jaiz. Manakala keluarga Nur Ashikin Rashid dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Bersama kita terus membantu mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban.